Assalamualaikum. Semangat. Syamsul Mat Saleh di sini. Malam ni kita live dari luar kawasan ya. Saya ni di Gerai Candu Gerai Candu Taman Batu Muda. Hari ni kita udah tertarik sambil bersantai-santai. Hari ni ada orang masih lagi bercuti. Ada orang telah pun mulakan kerja pada hari esok. Tapi orang yang berbisnes, mereka sentiasa berbisnes bila orang bercuti. Sebab waktu itulah masa yang lapang untuk mereka jumpa orang. Nanti okey, apa khabar sahabat-sahabat Instagram, Facebook? Hari ni kita santai-santai je. Saya nak lindung lampu tu. Tak lindung. Okey, untuk yang bercuti, selamat bercuti. Mana yang memandu, kalau lihat di highway tu banyak orang share kereta yang padat di highway ya. Jadi berhati-hati memandu di jalan raya. Jangan tergesa-gesa ya. Follow peraturan jalan raya untuk elakkan kemalangan ya. Sebab kesian orang-orang tersayang kehilangan mereka yang disayangi. Jadi malam ni kita nak share satu tajuk, SOP perniagaan MLM ya. Tapi sebelum cerita SOP perniagaan MLM tu, saya nak kongsi satu cerita Tapi ada beberapa cerita lah. Cuma nak cari cerita yang menarik tu, kadang-kadang dia waktu tu jugalah dia terlupa kan. Okey. Hello, Assalamualaikum. Ini saya punya 21 day challenge. Hari keberapa saya dah lost track, kena check balik dalam kalender. Saya rasa hari ke-12 ataupun hari yang ke-13. Jadi memang satu cabaran ya, kena buatkan kebiasaan. InsyaAllah lain kali saya akan tukar waktu yang lain. Saya buat masa ni saya ambil 11 malam. Sebab saya andaikan saya dah habis kerja lah. Bukanlah sebab orang lain yang ambil kerja, saya yang ambil kerja. Kalau awal pagi tu sesak sikit, banyak kerja, banyak aktiviti. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kisah ni satu profesor. Dia beberapa orang student, mereka dah habis kerja, mereka dah habis belajar, mereka keluar bekerja, masing-masing ada kerjaya masing-masing. Tetapi masing-masing ada benda yang tidak, macam tak dapat rasalah nikmat apa yang mereka nak, seperti yang dijangkakan lah. Jadi mereka beramai-ramai datang jumpa profesor ni. Jadi mereka jumpa profesor tu kata okey, mereka bercerita lah tentang apa masalah dia. Ada yang kata kerja gaji tak cukup, ada yang kata kena tindas dengan majikan, ada yang kata klik tak bagus ya. Ada yang menyaga tak jadi. Jadi macam-macam lah pengaduan mereka ada sampaikan pada dia punya pensyarah. Dulu kononnya belajar tinggi-tinggi, nanti dapat jawatan tinggi, pangkat besar, rumah besar semua. Tapi realitinya tak seperti itu ya. Ada orang yang masih terkekial, ada ijazah tapi bawa Grab, bawa Lalamu, tak ada masalah bawa tu. Tapi persoalan dia, kenapa mereka yang graduate, berpendidikan tinggi terpaksa melakukan aktiviti-aktiviti begitu ya. Jadi mereka jumpa profesor ni. Profesor ni dah dengar semua pengaduan mereka. Profesor kata sebentar ya, dia pergi buat kopi. Jadi dia datang balik ke bilik tu dengan satu jug kopi, dan dia bawa cawan yang banyak. Dan cawan dia pelbagai-bagai bentuk lah. Ada yang cawan macam ni, ada yang cawan macam ni, ada yang mangkuk macam ni kan. Tapi nak ceritanya, dia bawa pelbagai-bagai cawan. Ada yang lawa, ada yang berat, ada yang ringan, ada yang plastik, ada yang macam styrofoam tu, yang disposable punya, dia bawa. Dan dia kata, ambillah air ni, minumlah kopi ni, layan diri, tuangkan. Jadi
Semua pelajar dia tu dalam dekat-dekat dalam 10 orang, semua berebut nak ambil cawan yang cantik-cantik, cawan yang nampak mahal, ya, cawan yang bentuk macam gold, yang design lawa lah. Yang tinggal yang plastik, yang styrofoam, yang disposable. Dan mereka semua tuang kopi. Iaitu profesor tu kata, minumlah kopi tu. Semua orang minum. Dia kata, apa rasa dia? Semua orang kata ada pahit-pahit, ada manis sikit. Mana komen pasal kopi tu semua sama, tapi mereka pegang mark yang berbeza. Jadi dia tanya, di luar ni banyak nyamuk. Jadi mereka profesor tanya dia, kenapa you all pilih cawan yang warna gold, cawan yang lawa, cawan yang bentuk? Jadi bila mereka semua telah jelaskan, barulah profesor cakap, ya, kehidupan ni macam kopi tu. Kopi tu lah yang kita nak. Kita nak kopi tu, kita nak minum kopi yang ada sedikit pahit dan manis-manis. Ya. Itu yang kita nak. Tapi kita pilih cawan yang pelbagai-bagai, berebut-rebut nak cawan. Jadi samalah kehidupan di luar ni, pangkat besar, kenderaan besar, rumah besar, itu semua ibarat cawan yang you all pilih tadi, yang you all berebut tadi. Tapi hakikatnya kopi tu pahit dan manis. Jadi kehidupan kita ni sebenarnya yang luar ni, semua luar ni, topi, baju buruk ni kan, rambut ni semua luaran, kenderaan, rumah ni semua luaran. Hakikatnya apa yang kita nak? Kita nak kehidupan yang bahagia ke? Kita nak freedom masa ke? Yang itu yang kita nak. So bila kita nak benda tu, yang luaran ni kita kena abaikan. Apa you ambil, you ambil lah. Kalau you tuang dalam styrofoam tu, kopi tu rasa sama je. Barulah semua student ni faham, sebenarnya mereka mengejar benda yang hanya luaran, bukan dalaman. Jadi itu pengajaran dia, bahawa kehidupan kita ni ibarat kopi. Kita nak yang kita perlu ada pahit. Kalau manis dia tak sedap kopi ni. Kopi ni dia kena ada manis dan sikit pahit. Jadi kalau asyik pahit pun tak best juga. Manis saja pun tak best juga. Kita kena ada blend, mix of both. Jadi kehidupan ni beginilah. Terlebih manis kita akan jadi kencing manis. Terlebih pahit hidup yang sengsara, muka pro tak menarik. Jadi inilah realiti kehidupan kita. Memang saya dulu sendiri pun dimomokkan di sebenarnya sekolah ni satu scam lah. Minta maaf lah, tapi anak-anak semua jangan salah faham, kena belajar paling tinggi yang you nak. Saya pesan pada anak-anak saya simple saja. You nak sambung sampai PhD, you kena dapat A. You kena perform. Tapi kalau you hanya nak menyambungkan kehidupan you dapat C atau B memadai. Yang pentingnya networking tu, you kena kawan. Bukan network dalam mata level buat bisnes tu, networking kawan-kawan tu. Kita kena ada pelbagai kawan. Jadi orang-orang muda ni dia kena banyak kawan. Kena ramai kawan, bukan banyak kawan, ramai kawan. Jadi sebab kawan-kawan ni akan grow, dia berumur, meningkat umur, mereka punya status akan berubah. Yang makan gaji akan naik pangkat, akan ada yang jadi toke besar. Jadi networking tu yang kita nak. Jadi bila kita bersedia untuk buat serious business, kita disekelilingi oleh kawan-kawan, network-network yang boleh membantu kita dari segi perniagaan kita. Bukan sekadar membantu dari segi kewangan, tetapi menyokong kita, memberi semangat pada kita untuk kita berniaga. Jadi itu yang saya maksudkan, networking tu kena ramai. Tapi untuk orang muda 20 ke 30 ni, you all kena ubah sikit persepsi. Jangan nak enjoy sekarang, buat kerja simple-simple, lepas tu banyak enjoy, dan akhirnya bersara pada umur 65. Akan datang saya tak tahu umur persaraan. Sekarang ni 60 masih lagi boleh benarkan kerja. Nanti dia akan naik 62, 63, 65 Jadi adakah you all bekerja untuk bersara pada umur 65? Ataupun you bekerja kuat, bersungguh-sungguh, hard work, bersara pada umur 30? Jadi orang muda kena buat persoalan tu. It's your decision, it's not my decision. Bukannya orang lain, orang persekitaran. You ada pilihan. Dalam kehidupan ni, everything we must pay. Kita pay, either we pay now atau pay later. Kalau sekarang ni kita enjoy, later kita kena pay lah. Makna kena bersara umur 60 tahun, 65 tahun. Tapi kalau kita work hard now, later kita dapat enjoy life, kita dapat bersara awal, kita boleh berjalan seluruh dunia. Jadi banyak pilihan-pilihan lah untuk orang-orang muda umur 20 ke 30 tahun. Pergi explore dunia ini. Carilah peluang, cari apa yang betul-betul you minat buat. You buat. You jangan peduli orang, you buat saja. You memang tak ada kehidupan lah. Bila kita work hard, kita akan
ditinggal oleh kawan-kawan. Sebab kawan-kawan kita nakkan kita yang lepak, bersantai-santai. Jadi mereka tak nak kita enjoy macam tu. Hello, Assalamualaikum. Saya baru mula saja kisah tentang orang muda umur 20 ke 30 ni. Mereka kena work hard. Work hard ni sehinggakan umur 30 you boleh bersara. You bayangkan umur you 30 you bersara, you boleh pusing dunia, keliling dunia, menikmati hasil yang you buat. 20 ke 30 tahun tu you struggle, ya. You struggle, you jadikan duit bekerja untuk you. Jadi masa tu umur 30 lebih you akan bersara awal, ya. Jadi ini saya umur dah 68. Saya masih lagi bekerja keras untuk buat disebabkan kita dulu enjoy, ya. Walaupun dapat income banyak, enjoy. Jadi sekarang ni masih kena bekerja lah. Tapi saya tidak pernah menyesal sebab saya menikmati kehidupan. Saya bukan kongkong diri saya enjoy, saya menikmati kehidupan ni. Dan saya dah rasa banyak benda. Dan sekarang ni saya masih lagi menyara kehidupan saya dan terus buat bisnes lah, ya. Jadi apa saya nak ajak you all, saya nak share tentang industri MLM, multi-level marketing ataupun network marketing. Ramai orang di luar sana, dia buat MLM tidak berjaya. Kenapa dia tidak berjaya? Sebab dia bisnes sendiri dengan modal yang kecil. Bila modal kecil, dia keluar RM300 ke RM400, RM200, ada yang RM100. Dia join, dia jumpa orang, dia share satu produk. Produk tu orang tak minat beli lah, dia guna sendiri. Dia kata, that's it lah, MLM bukan untuk I lah. Tapi dia silap. Kenapa kita makan gaji? Kita ikut prosedur yang ditetap oleh majikan kita. Kita kena siapkan berapa projek paper kita kena siapkan, berapa banyak benda filing kita kena buat kalau orang bidang filing, berapa banyak customer kita dapat kalau orang bagian sales, customer service berapa ramai log you kena buat customer service. So itu makan gaji. Kita boleh ikut prosedur SOP. Kenapa bila kita berniaga MLM, ramai orang tidak ikut dia punya standard operation procedure? Kenapa orang tak ikut dia punya SOP dia? Dalam MLM ni, apa saja perniagaan, dia ada SOP dia, ya. You buat insurans ke, you buat construction ke, you buat kedai makan ke, you buat any business, dia ada SOP seperti macam orang bekerja makan gaji. Cuma bekerja makan gaji, you kena jawab dengan majikan you. You kena jawab dengan bos you, ya. Majikan kalau kerja kerajaan dengan yang orang pangkat atas lagi lah, you kena jawab. So nak tak nak you kena buat. Tetapi dalam business, we are not answering to anybody, we are answering to ourselves, ya. Bila kita answer to ourselves, kita mulalah tak follow prosedur tu sebenarnya. Jadi dalam multi level ni, dia ada SOP yang kita perlu ikut, ya. Dalam multi level ni, dia ada SOP yang perlu kita ikut sebenarnya. Kita balik laluan lain, tak pernah lah. Apakah SOP tu? SOP tu dikenali sebagai 5M, ya. Yang pertama ni, mengguna. Jadi dalam multi level, ramai orang dia jual multi level yang ada produk, tapi dia tak guna produk tu. Produk tu yang dia claim boleh baik macam-macam penyakit, tapi dia meninggal sebab kencing manis. Dia claim produk tu boleh buat macam-macam, tapi dia ada sakit jantung. Kenapa berlaku begitu? Sebab dia tidak mengguna. Dia tidak ada passion untuk guna tu. Dia kena guna produk tu all out. Dia kena test. Orang makan produk tu sehari satu sebab dia pun nak bajet-bajet. Tapi kita yang sebagai pengusaha ni, kita kena makan sehari sampai 5 secet, 10 secet kalau boleh, ya. You kena ikut, biar kita buat supaya kita test. Okey, hari ni kita cuba sehari satu waktu pagi. Buat hari esok kita cuba pula malam saja. Nanti kita cuba pula satu pagi satu malam. Nanti kita cuba pula 4 kali sehari. Kenapa kita kena makan bersungguh-sungguh? Sebabnya kita akan tahu bila orang tanya kita boleh kongsi. Saya pertama makan produk ni, saya jadi bertenaga, ya. Jantung saya selalu berdebar, dah hilang berdebar. Contoh, ya. Saya makan, tangan saya kebas-kebas, dah hilang kebas-kebas. Baru kita ada passion nak cerita dengan orang dengan penuh semangat kita tu. Kita dengan penuh gaya. Sebab apa? Sebab kita dah guna. Kalau kita tak guna lagi produk, aduh. Contoh macam yang saya buat, saya ada 9 produk. 9 semua dah pakai dah. Memanglah tak nafi kita pun tak guna semua produk, tetapi you kena cuba semua produk dulu. You cuba produk tu, tapi kalau you ada 1000 produk, memang menangis lah you kan. Tapi bukanlah maksud saya sampai kena cuba semua 1000 produk tu kalau company you ada 1000 produk. Tapi sekurang-kurang you carilah produk-produk yang
mudah you present ke orang, share dengan orang, contoh Jadi kalau ada kopi, you tak pernah rasa kopi tu, then that does not make sense. Dia tu you guna excuse kata saya tak suka minum kopi. You tak suka minum kopi is different thing, tetapi you kena rasa. Bila you rasa kan, you rasa kopi ni ada lemak lebih. Dia manis dia lebih. Jadi nak kurangkan manis apa kita buat? Kita buat air banyak dalam gelas besar. Kenapa kita boleh cerita macam tu? Sebab kita dah rasa. Kalau you nak you kena buah air sikit banyak ni ya. Kebanyakan kopi macam tu air banyak ni ya. Sebab apa kita boleh cakap macam tu? Sebab kita dah rasa. Kalau kata you company ada jual fiber, you kena cubalah fiber tu. Adakah fiber you kena tutup hidung minum? Kalau tutup hidung minum tu saya sendiri pun tinggal lah kan. Jadi fiber ni satu zaman dah berubah tuan-tuan sekalian. Orang tak nak dah produk-produk yang pahit. Orang nak teknologi berubah. Produk hari ni rasa sedap, rasa enak. Dia tak ada gula, tetapi disebabkan buah-buahan dia banyak ke, disebabkan dia ubur ramuan-ramuan yang, contoh kalau dia ubur kurma dia jadi manis, dia ubur delima dia jadi masa manis. Jadi maksud saya macam tu, dia ubur berries jadi masa manis. Jadi buah-buahan ini menambahkan value, rasa dia tu. So you kena rasa lah. Kalau kata contoh macam company yang saya buat, saya ada skincare, ada serum, ada mist, ada cleanser. Saya pakai semua barang tu. Tapi saya orang lelaki malas nak meregik. Saya tak ada pakai serum hari-hari, saya tak pakai mist hari. Tapi cleanser saya pakai hari-hari. Sebab dalam bilik air saya mandi, saya memang cuci muka saya. Kalau tak cuci muka ni rasa macam melekit-lekit. Jadi saya pakai cleanser. So you kena pakai macam tu sekali. Jadi serum tu cuba. Tapi saya dah cuba, saya dah pakai. Cuma sebagai orang lelaki biasalah, pakai tak konsisten. Itu isu lain. Tetapi saya dah cuba pakai. Keluar kopi baru, saya makan kopi tu. So at least kalau kata you ada 1000 produk, saya ada sampai 1000 produk, macam nak cuba. Okay, you ambil beberapa produk yang you boleh gunakan setiap hari sebagai amalan. Contoh vitamin C ke, contoh ubat gigi ke. Takkan you tak boleh pakai ubat gigi tu, you tukar lah ubat gigi kat rumah you. Contoh ini saya tak ada jual ubat gigi tapi contohnya company ada jual ubat gigi, you kena tukar lah semua ubat gigi, pakai ubat gigi you. You ada jual bros gigi, tukar semua bros gigi, you pakai lah bros gigi. Itu benda yang boleh pakai hari-hari. Tapi ada benda yang tak boleh pakai hari-hari. Contoh dia ada jual water treatment, you cari jalan lah rumah you pakai water treatment yang sama. Kata dia ada jual periuk nasi, you cari jalan lah tukar periuk nasi tu pakai kat rumah you. Dari situlah baru orang nampak you are serious. Jadi mengguna ni, you kena 1000% guna. Guna. Barulah you dapat menikmati penjagaan MLM dengan satu passion. Dia kena mengguna. Okey ada apa-apa soalan boleh tanya, boleh DM saya. Kemudian yang kedua, yang kedua, menjual. Dalam multi level ni, kebanyakan leader dia kata kita tidak menjual. Tapi kita kena ada salesmanship. Menjual ni tak semesti jual produk macam ni. Menjual ni dia seni. Pertama kita jual diri kita, penampilan. Macam saya ni malam pakai t-shirt kan, tak sesuai. Tapi kawan-kawan saya yang saya jumpa, saya semua umur lebih kurang macam saya, mereka dah nak santai. Mereka tak terima saya kalau saya pakai tie, pakai coat semua tu. Jadi you kena tengok keadaan you. Pakai kemas lah, pakai kemas. Macam ni malam ni nak berehat-rehat je, tak ada nak kerja. Tapi kalau saya kerja, paling kurang t-shirt berkollar ataupun kemeja lengan pendek, tak kisah. Seluar saya memang suka seluar jeans lah. Pakai topi, rambut biar kemas. Jadi itu you menjual. Pertama you jual diri, bukan menjual sebagai pelacur. You jual diri, penampilan you. You satu kena tampil yakin. Hari ni saya ada satu posting pasal bagaimana nak naikkan nilai diri kita. Bagaimana nak naikkan nilai diri kita. Pertama kita kena jujur, kena ikhlas. Jujur maknanya kalau you minum kopi ni, katakan you jual satu produk kopi, you minum kopi tu you tak suka, tak sedap, you kena cakap lah. Cakap tuan-tuan, saya kopi macam ni saya kurang minum, tapi saya dah minum. Bagi saya kopi ni untuk umum. Saya suka kopi yang kau. Macam ni tak kau, tapi saya boleh buat air sikit jadi kau lah. Cuma bila dia sikit dia jadi macam rasa manis sikit, saya tak suka. Jadi itu maksud saya kena jujur, kena sincere. Kalau kita jual cermin mata, make sure cermin mata ni dia punya ni ketat ke longgar, kena explain, kita kena tahu. Jadi itu maksudnya jujur dan ikhlas. Baru kita naikkan nilai diri kita tu. Itu salah satu contoh lah menaikkan nilai diri kita. Dan kita jangan memburukkan orang
untuk naikkan diri kita. Itu there is a no. Ya. Ramai orang dia burukkan orang ni, buruk orang tu, konon nak naikkan diri dia. Itu tak boleh. Kalau itu selalunya orang bila kita memburukkan seseorang, orang akan lebih pandang orang tu, bukan kita. You kena faham satu. Remember, when you pull somebody down, it will not push you up. You menjatuhkan orang, memburuk-burukkan orang, nilai diri kita takkan naik. Jangan. Dan elakkan mengkritik orang. Mengkritik walaupun bukan orang yang kita nak jumpa tu. Kita contoh, kita kritik ahli politik, kita kritik produk, kita kritik kedai. Jangan sekali-kali. Because benda ni orang akan nilai you. Oh, dia ni kaki kritik ni, dia ni macam dia lah hebat sangat. Bila orang tanya saya, macam saya selalu orang tanya, saya kata kenapa dia ni tak buat, contoh. Saya akan bagi simple. Dia kata paling mudah, saya kata you call tanya dia sendirilah. Itu paling mudah. Saya akan cakap you call tanya dia sendiri. Then you akan dapat jawapan yang tepat. Kalau saya jawab, berlaku dua kemungkinan. Kalau saya nak jatuhkan dia, saya akan burukkan dia. Kalau saya suka dia, saya akan puji dia. Jadi no point. Dua-dua tak betul. Jadi lebih baik you call sendiri. Jadi ingat ya, kita nak naikkan diri kita, pertama kita kena sincere, kita kena ikhlas. Kedua, kita jangan burukkan orang. Dan kita untuk naikkan diri kita buruk orang. Jangan. Kemudian kita jangan mengkritik ahli politik lah, mengkritik kedai lah, mengkritik produk lah. Avoid benda ni akan menjatuhkan diri you. Orang akan nampak you. Jadi kita kena naikkan nilai kita. Jadi seni menjual ni, kita kena naikkan nilai kita. Bukan maksud jual diri kita ni macam pelacur, tidak. Menaikkan diri kita supaya orang confident dengan kita, orang yakin dengan kita. Barulah orang nak dengar kita. Bila orang dengar kita, barulah mudah kita nak present kita punya produk ke, kita punya servis ke, kita punya opportunity ke, baru dia mudah, ya. Jadi menjual ni memang kita kena biasa menjual. Dan kita jual air ni, kita janganlah jual, kita kena jual macam mana you promote orang punya nasi lemak. You ingat tak, you suka promote nasi lemak orang, bagaimana you promote? Oi, kakak tu memang masak sambal dia banyak, sambal dia sedap, dia memang best lah, ya. Siapa tu? Ada orang nak request join, boleh ke? Malah tu nak ajak. M. Samir Quraisy. Okey, saya kerana ada orang request nak join saya live saya buat masa ni saya belum bersedia untuk live dengan orang lain dulu lah, ya. Saya minta maaf, saya tak accept, ya. Tapi InsyaAllah lain kali saya akan jadualkan untuk share live dengan orang. Okay. So bila kita menjual, kita kena menjual bagaimana kita menceritakan hal orang tadi, kedai makan orang tadi. Oi, nasi lemak kakak tu, satu nasi dia banyak, terasa santan dia, terasa lemak dia, sambal dia kau kan. Lepas tu portion ayam dia ke telur dia banyak. Kita kena sebut tu. Dan dia bukan telur setengah masak tu, dia letak sebiji. Jadi bila kita cakap macam tu, kita kena cerita produk kita macam tu. Kopi ni bang, aduh bang, saya minum memang satu dia kau lah bang, ya. Itu cara kita jual. Kopi ni kau, memang sedap lah kopi ni, saya minum kau. Dia tak manis sangat dan tak pahit sangat, tapi memang saya sukalah. Saya rasa macam kopi ni kualiti Starbucks. Kita dekat je tu. Barulah kita, maknanya kita tak nampak jual secara direct, tapi kita share macam ni. Itu masuk menjual, ya. Jadi orang akan ikut kita. Contoh fiber. Bang, fiber ni bang, kat luar ni saya dah cuba banyak fiber, tapi yang ni berbeza. Satu, minum ni sedap. Sebab dia buah-buahan. Ya, abang akan terasa macam pineapple punch. Macam tu. Dan abang minum ni, esok pagi dia selalu 8 jam, tapi ada orang 6 jam, 4 jam, ada orang 12 jam, ikut keadaan perut orang. Selalu saya 8 jam. Saya akan rasa nak buang air besar, dia akan memang flush. Dan dia bukan jenis kita sakit perut tak sempat pergi bilik air, kita cicit-cicit, tidak. Kita rasa time nak buang, kita akan pergi toilet, kita duduk, memang dia akan flush out. Tapi macam saya tak ada rasa macam nak buang, tidak. Saya bangun pagi memang dah rutin saya pergi bilik air, saya duduk, memang dia flush, memang best lah, marvelous lah.
fiber ni, contoh macam tu. Itu maksud yang dikatakan menjual, ya. Dan kita tampilkan diri kita, kita ceritakan kebaikan, manfaat apa opportunity yang kita nak bawa. Kalau bisnes MLM ni, kita ceritakan tentang syarikat, tentang pengasas dia, kehebatan, prasarana dia, program-program dia. Itu yang maksud dikatakan menjual. Barulah orang akan tertarik dengan kita. Jadi ini tadi SOP ni, jangan lupa tajuk dia sebenarnya SOP MLM. Apakah standard operation procedure untuk menjalankan bisnes MLM? Pertama, you kena guna 1000%. Kedua, you kena menjual, menampilkan image you, ya. Dan you kena menceritakan kehebatan produk itu dengan cara benefit pada dia, ya. Tapi selalu kita nak cerita benefit pada orang ni, kita kena tanyalah dulu. Abang ke contoh, panggil abang atau encik lah abang. Abang, kesihatan abang macam mana sekarang ni? Abang okey semua, tak ada sakit apa-apa? Kita adalah sikit-sikit lenguh-lenguh. Dan kita fokus produk kita tu pada masalah lenguh-lenguh saja. Tak payah cerita pasal kencing manis, darah tinggi, sakit jantung. Kita fokus je. Jadi barulah dia, orang akan nampak mana produk kita untuk dia, bukan untuk kita, untuk dia, benefit dia. Jadi itu dikatakan menjual, ya. Dan yang ketiga, menaja. Menaja ni adalah nadi dalam mata lebar. Seperti nadi kita, kalau kita pegang nadi ni, dia dap constant. Itu bagus. Maknanya sentiasa menaja. Tapi kalau nadi kita ni lambat tau. 1 2, itu dah lemah, you nak mati lah dah kan. Mati lebar macam tu. Kalau you menaja 1, seminggu lagi 2 minggu 1, seminggu 2 minggu 1, itu you nak mati tau dalam mati lebar. You kena menaja macam nadi ni, tap. Penajaan you macam tu. Dan lagi satu nadi ni kan, dia tap, dia tu dia silent sekejap. Dia tu dia tap, dia silent balik. Yang tu tak bagus. Dia ada gap tu. Kita menaja minggu ni, lepas tu kita senyap. Lepas tu menaja tu. Menaja is, dalam bisnes mati lebar ni, kalau orang baru, 80% adalah penjaga. You kena menaja untuk diri you sendiri. 80% you buat menaja, 20% servis. Selepas habis yang you dah rasa you dah dapat momentum tu, masa bila kita berhenti menaja untuk kita ni, bila ada ahli tim kita mengajak kita pergi menaja kumpulan dia, menaja prospek dia, kita masih menjalankan penjagaan, tetapi bukan direct untuk kita. Kita membantu rakan niaga kita, network kita menaja untuk dia. Itu, jadi kita tak berhenti lagi kerja. Masih lagi 80% kerja kita menaja. Cuma penajaan kita diubah sedikit. Kita bekerjasama dengan kumpulan kita, kita keluar berdua ataupun satu tim, kita present untuk mereka. Jadi itu menaja. Menaja ni adalah nadi dalam mata level. Kalau you berhenti buat berhenti penajaan, berhentilah. Dan mati level ni bukan cari orang, ya. Cari orang ni kerja polis. Ingat, semalam saya sebut, don't chase the bird. Jangan kejar burung. Burung akan lari. Burung ni lah mestilah kita tabur beras ke, tabur gandum ke, tabur buah-buahan ke, tabur baru dia datang. Jadi samalah juga dalam mata level ni, kita kena gula-gulakan dia. Gula-gula, bukanlah kita bagi rasuah, tidak. Gula-gula ni maksudnya kita ajak dia minum, makan dulu, makan. Kita ajak dia makan. Lepas tu baru kita buat cerita. Jadi dia kena ada tarikan macam tu. Jangan kita mengejar burung, ya? Jadi penajaan ni adalah ingat, penajaan adalah nadi dalam mata level. You mesti buat. Kalau you berhenti menaja, berakhirlah you punya career dalam mata level. Ini adalah core, dia punya teras, dia punya asas yang paling utama dalam mata level marketing. Sebab bila you menaja, you automatik menceritakan pasal mengguna, you akan automatik menjual. Dia serentak. Sebab tu menaja ni lebih kepada menjual opportunity, menjual impian, ya. Dalam mati level ni, saya lencong sikit. Dalam mati level ni, cara kita nak buat duit, satu, kita jual produk. Ini dipanggil active income. Jual, dapat duit, ada profit, ada untung runcit. Contoh syarikatnya harga member RM120, jual RM170, untung RM50. Active income, ada jual, ada duit, tak ada jual, tak ada duit. Itu yang pertama. Yang kedua, juga active income ni penajaan tadi.
You menaja orang, you dibayar RM90, RM90 contoh. You taja seorang, package kecil RM300, you dapat RM90. You taja package besar, stokis ke agent yang besar, package RM3,600, you dapat RM1,080. Itu pun aktif. Yang menjadikan kita punya income pasif ni, bila kita mula membina kumpulan kita, membimbing. Jadi bila mereka menjalankan perniagaan, kita bimbing mereka. Bimbing ni peringkat awal dia lebih kepada Assalamualaikum bang, jom bang kita pergi jumpa kawan abang ke. Abang jomlah main minum sini. Kita walaupun kita dah menaja dia, kita masih lagi ajak dia keluar minum. Belum lagi suruh dia bawa prospek. Jangan terus kata bang, abang bawa kawan abang datang jumpa sini. Dia takkan jadi. Ajak lagi dia jumpa minum lagi. Berbual dengan dia, sembang. Lepas tu dalam tu kita selit. Abang, macam mana bang bisnes MLM ni abang nak buat ke macam mana bang? Sebab saya serius buat, saya full time. Saya nak bagi peluang pada abang dulu sebab saya bertanggungjawab, saya menaja abang, saya bertanggungjawab untuk bimbing abang. Jadi saya nak tanya dulu, adakah abang hanya nak jadi pengguna atau abang serius nak bisnes? Abang serius nak bisnes, first step bawa keluar kawan-kawan abang, prospek abang. Itu dia cara dia, ya. Dan barulah kita dapat satu momentum perniagaan kita, ya. Dan yang ketiga ni, kita menjual impian, jual dreams. You join multi-level ni, satu kita ada freedom. Ramai orang kat luar sana buat bisnes ada duit. Ramai orang ada duit tapi tidak ada freedom. Dia kena stake. Semalam saya jumpa satu kawan, semalam lah ya, reunion. Saya tanya dia, saya tak malas sebut lah ada company apa. Saya tanya dia, engkau akan jadi next CEO ke? Dia kata tak nak. Dia kata dulu masa umur 30 dia nak jadi CEO. Dia memang work hard to be a CEO. Tapi umur dia 35 dia berubah, dia tak nak jadi CEO. Dia kata kenapa? Sebab tak ada freedom, tak ada kebebasan. You akan terikat dengan kerja tu sampailah, memang teruk lah dia kata masa dia. Jadi dia tak nak. So nak ceritanya, ramai di luar sana orang ada duit tetapi dia terikat, dia tidak. Tapi MLM ni memang kita masih aktif, kita masih menaja, buat kerja, buat bimbing kumpulan, tetapi kita ada freedom, ya. Kita boleh keluar. Contoh macam syarikat MLM yang saya buat, syarikat international. Saya boleh pergi ke UK, saya boleh berjalan makan angin, sambil tu saya boleh buat satu prospecting di sana. Saya boleh pergi ke Indonesia, saya boleh buat prospecting di sana, sambil tu saya berjalan makan angin. Saya boleh pergi ke mana-mana lah. Saya ada company, kami ada di Australia, di US, di UK, di Afrika, banyak kontinen di Afrika sana, banyak negara lagi lah yang kita. Jadi ini freedom yang kita nak, Okey, tadi itulah makna dalam multi-level ni ada satu active income, you menjual atau you menaja direct sponsor, itu active income. Kedua, kita ada potensi, kita bimbing orang, kita memberi peluang, kita share potensi dalam multi-level ni dengan orang. Itu ada pasif dan ada aktif. Tapi yang bestnya bila kita cipta satu dream, kita jual impian, kita akan dapat income yang berterusan, yang pasif. Ramai kawan-kawan saya kat luar sana yang dah collect RM100,000, RM200,000 sebulan. Mereka dah tak perlu kerja kuat sebenarnya, tapi mereka masih lagi kerja kuat sebab mereka nak bantu orang yang baru seperti kita untuk dapat pendapatan seperti mereka. Itu berbeza, ya. Tadi mereka bekerja untuk mereka, sekarang mereka nak bantu orang dapat apa yang orang nak. Okey, jadi M tadi menaja yang ketiga. Yang keempat ni membimbing. Tadi bila kita keluar menaja, mula-mula menaja untuk diri kita direct sponsor, lepas tu kita masih menaja tetapi untuk bersama dengan kumpulan kita. Bukan untuk dia, bukanlah kita taja letak orang kat dia, tak. Kita keluar dengan dia. Jadi itu membimbing. Jadi kita kena bimbing orang tu. Dia bimbing ni, konsep bimbing ni, saya taja Ali. Lepas tu saya bimbing Ali untuk taja Abu. Saya taja Ali. Kemudian saya bimbing Ali bagaimana nak taja Abu. Kemudian saya ajar Ali bagaimana nak bimbing Abu taja Mutu. Kemudian saya motivasikan Ali supaya Ali pergi mengajar Abu bagaimana nak bimbing Mutu taja Acong. Dia kena kelima macam tu, barulah you akan jadi sukses. Dia kena, itu maksud saya, kita kena membimbing. Dan last sekali but not least, mesyuarat, perjumpaan. Dalam multi-level ni kita bisa sendiri tetapi kita tidak bersendirian. We have to gather, kumpul orang, dan perjumpaan ni tidak semestinya kena ada dalam Dewan Hall, kita jumpa ramai-ramai, kita bagi motivasi. Tidak. Kita jumpa santai-santai kedai kopi pun boleh.
Kumpulan belum ramai, 4 orang 5 orang, ajak dia pergi datang kopi. You belum ada modal nak belanja orang minum, you ajak dia pergi petang orang makan roti canai dengan teh tarik je. Dia ikut you lah. Kalau you order mi goreng, orang semua akan order mi goreng. You order roti canai, you cuba you panggil satu meja 4 orang 5 orang, you akan mulakan order. Kalau you order TO, you tengok orang order TO kopi O. You order fresh orange, dia akan order jus semua tu. Sebab harga dia berbeza-beza kan. You order roti canai, semua order roti canai. Dia lebih sikit lah roti telur macam tu. You order nasi, orang akan makan nasi. Jadi kita yang baru mula meniaga multi-level, kita masih perlukan modal untuk menyara keluarga apa semua ni. Kita tidak ada banyak lagi profit daripada multi-level. Kita bajet macam tu lah. Janganlah pergi waktu lunch. Lepas tu you pula ajak pergi lunch di nasi Arab. Memanglah you kena berbelanja banyak so elakkan begitu kan. Dan kita pergi tempat-tempat yang tak banyak belanja bila you ada bonus sikit, baru you ajak lah sikit orang you ada dapat income, baru you ajak orang pergi makan di tempat-tempat yang lebih elok. Contoh minum teh petang-petang di Starbucks so make sure you dah ada income lah, baru you pergi. Jadi you tak keluar duit poket, duit gaji you, duit saving you. Kita guna balik income yang kita dapat dari bisnes kita reinvest balik dalam bisnes. Reinvest. Jadi permulaan je modal 300, tapi lepas tu kita dapat untung RM90. Bawa lah dia pergi Starbucks, order air satu seorang baru dalam RM30 2 orang. Baru betul. Janganlah you pergi bawa dia pergi Starbucks, you guna duit gaji you. Jadi duit gaji you tak cukup, mulalah isteri bising, suami bising jadi sebab you pakai duit tu. Jangan kita dapat hasil tu, hasil tu lah kita invest. Jadi perjumpaan tu dalam bentuk pelbagai-bagai. Dan kita mesti ada perjumpaan harian jumpa beberapa kelompok-kelompok. Dan kita kena ada jumpaan mingguan, kita kumpul orang lebih ramai. Dan kita aturlah di kawasan-kawasan yang kita ada prospek, ada network. Dan kita kena ada perjumpaan yang bagi training 1 hari, 2 hari untuk grup yang lebih besar. Walaupun tak besar, tapi orang yang lebih serius. Tadi kita jumpa sikit-sikit tadi tu, dari situ dia akan bawa orang ke perjumpaan mingguan. Perjumpaan mingguan ni mungkin ramai. Lepas tu perjumpaan mingguan ni buat ni, so kita akan buat training 1 hari. Jadi sebahagian yang serius dia akan datang ke training. Dari training tu pula kita pergi pula dari training yang 2 hari 3 hari, mengajar pula mereka bagaimana mereka nak jadi leader, pemimpin. Itulah SOP dalam multi-level 5M yang orang tak buat, menyebabkan mereka gagal dalam multi-level. Multi-level ni tuan-tuan sekalian, is a hard work. You kena kerja kuat, baru you akan rasa bisnes ni senang. Terbalik kalau you kerja relax, you akan rasa bisnes susah. Hari ni you kerja jumpa seorang, lepas tu you tak jumpa lagi 2-3 minggu baru dia jumpa seorang, you akan rasa susah lah. Income tak ada, aku kena keluar duit belanja orang makan apa semua. So you akan rasa susah sebab you kerja easy, kerja ringan-ringan. Tapi kalau kerja you work hard, you dapat hasil, dan baru you rasa kerja tu senang. Jadi itulah saja daripada saya pada malam ini dah 40 minit juga hari ni, terlajak lebih sikit Jadi saya akan live setiap malam. Saya nanti siapa-siapa yang tengok saya live ni boleh share saya punya live kepada kawan-kawan yang lain, jemput mereka. Saya akan share pelbagai-pelbagai lah. Kalau macam malam ni ada masa-masa saya cerita pasal MLM, ada masa saya cerita conventional business, ada masa-masa sembang kosong, borak kosong sampai hangit lah Jadi insyaAllah kita jumpa lagi esok Malam ni tidur, make sure ambil wudu, salat witir, baca surah Al-Mulk, tidur dengan tenang, bangun pagi esok dengan penuh semangat. Bangun awal pagi. Saya awal-awal lagi bangun 5 pagi lah kan tapi berapa kemampuan ni, permulaan baru nak mula bangun pagi, bangunlah 6.30, 6. Tapi kena didik supaya paksa bangun pukul 5 pagi selama 21 hari secara paksa. Lepas tu you buat selama 90 hari, dia akan jadi gaya hidup you. Dia akan terbiasa bangun. Dia nak, bila kita bangun pagi ni, nak bagi kita punya orang panggil, kita punya bio, apa ni panggil ni, nak menjadi darah daging kita ni untuk bangun pagi. Cara dia senang je. Bangun pagi tu kena mandi. Bila mandi, dia akan bagi darah kita rasa sejuk pagi tu. Jadi setiap pagi dia akan recall, badan kita akan say, I need the water now, aku nak mandi sekarang. Jadi dia akan kejut kita. Itu jadi dia kata panggil body alarm clock. Jadi buat saya pun tak perfect buat setiap hari, tapi kita kena berusaha buat. Bukan kita ni baik, tetapi kita kena berusaha jadi baik.
Jadi itu saja. Selamat malam. Pada yang masih memandu jalan raya, berhati-hati di jalan raya. Pada yang esok bertugas, selamat bertugas. Pada yang berbisnes, jom kita buat all out sampai jadi jutawan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Cakap macam satu orang tengok. Semangat